Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 1 ingin membentangkan tentang sektor pelancongan negara pada era pandemik COVID-19. Terdapat 8 orang ahli kumpulan kami iaitu Saya Muhammad Zahid Irfan bin Muhammad Nur Zaiman, nombor matrik AA210793. Nama saya Muhammad Hanif bin Saiful Bahari. Nombor matrik saya AA210845. Nama Muhammad Faid Izzuddin bin Samsuddin, nombor matrik AA210841. Nama saya Muhammad Hafiz bin Saiful Bahri. Nombor matrik AA210844. saya Nur Farhana binti Helmi, AA210893. Saya Nur Ain Natasha binti Muhammad Zaid, nombor matrik AA210970. Saya Auni binti Jamali, nombor matrik AA210799. Saya Nur Syazwina binti Samsuddin, nombor matrik AA210860. Isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan kami ialah abstrak, persoalan dan objektif kajian, pengenalan, permasalahan kajian, sorotan karya, metodologi kajian, analisis kajian, cadangan dan kesimpulan. Pelancongan merupakan sektor terbesar yang menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. Disebabkan penularan wabak COVID-19 di seluruh negara, sektor pelancongan terpaksa ditutup dan hal ini turut menyebabkan ekonomi negara jatuh merunduh. Hal ini juga telah menggagalkan perancangan untuk meningkatkan peratusan ekonomi negara berdasarkan sektor pelancongan. Justeru, laporan ini bertujuan untuk menerangkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kumpulan 1 bagi subjek pengantar kenegaraan dan pembangunan Malaysia. Tajuk tugasan yang telah dipilih oleh kumpulan ini ialah Industri Pelancongan Negara Malaysia pada era pandemik COVID-19. Objektif kajian bagi tugasan ini ialah untuk mengenal pasti kesan COVID-19 terhadap industri pelancongan negara, menyatakan kesan kemerosotan ekonomi negara terhadap masyarakat di Malaysia serta mengenal pasti langkah yang perlu diambil oleh pihak kerajaan untuk menangani krisis ekonomi dalam sektor pelancongan ini. Kajian ini juga bertujuan untuk mengkaji keadaan industri pelancongan negara semasa pandemik COVID-19 ini melanda. Kajian ini dilaksanakan secara kuantitatif iaitu melalui soal selidik yang dijalankan menggunakan platform Google Forms terhadap 54 orang responden. Hasil dapatan kajian ini mendapati bahawa majoriti responden sedar dan faham mengenai sumbangan sektor pelancongan terhadap peningkatan ekonomi negara. Objektif kajian bagi tugasan kumpulan kami ialah: yang pertama, untuk mengenal pasti kesan COVID-19 terhadap industri pelancongan negara. Yang kedua, menyatakan kesan kemerosotan ekonomi pelancongan kepada masyarakat. Dan yang terakhir ialah mengenal pasti langkah yang diambil kerajaan untuk menangani krisis ekonomi pelancongan negara. Ingin membentangkan persoalan kajian bagi tugasan kumpulan kami. Persoalan yang pertama ialah: bagaimanakah keadaan ekonomi pelancongan pada era pandemik COVID-19? Persoalan yang kedua ialah: apakah kesan kejatuhan ekonomi pelancongan kepada masyarakat? Dan yang terakhir ialah: apakah langkah yang diambil oleh kerajaan untuk menangani krisis ekonomi pelancongan negara? Menurut Kamus Dewan Bahasa Edisi keempat, pelancongan membawa maksud perihal melancong, perihal orang melancong dan perkhidmatan yang berkaitan dengannya. Pelancongan merujuk kepada aktiviti melawat, melancong atau mengembara ke tempat lain yang melebihi 50 batu dari tempat kediaman dan tempohnya tidak melebihi 1 tahun dengan tujuan rekreasi atau mengisi masa lapang. Pelancongan boleh menjadi domestik atau antarabangsa. Dengan itu, pelancongan merupakan sumber pendapatan utama dan faktor perkembangan ekonomi sesebuah negara. Kepentingannya diiktiraf dalam Deklarasi Pelancongan Dunia di Manila tahun 1980 sebagai suatu kegiatan yang penting bagi kehidupan negara-negara kerana kesan langsungnya terhadap sektor sosial, budaya, pendidikan dan ekonomi masyarakat negara dan hubungan antarabangsa mereka. Wabak COVID-19 merupakan mimpi ngeri kepada sektor pelancongan di seluruh dunia. Ini kerana banyak sektor pelancongan terpaksa ditutup
untuk mengelakkan penularan wabak COVID-19. COVID-19 juga menyebabkan adanya sekatan jalan raya untuk menghalang rakyat daripada melaksanakan aktiviti pelancongan. Permasalahan kajian. Pelancongan dan warisan merupakan perkara yang sangat penting bagi sesebuah negara. Hal ini demikian kerana pelancongan merupakan penyumbang terbesar kepada pembangunan sesebuah negara. Disebabkan peningkatan kes COVID-19 di seluruh negara saban hari, sektor ekonomi terpaksa ditutup dalam tempoh masa yang sangat lama. Dengan itu, negara mengalami kerugian yang amat besar dan meningkatkan kadar hutang negara. Ini semua disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah peratus pelancong asing yang datang ke Malaysia berkurang. Contohnya, pengurangan sebanyak 83.4% pada tahun 2020 dari tahun 2019. Hal ini berlaku kerana penutupan pintu masuk dan keluar negara untuk mencegah penularan wabak COVID-19 ini. Faktor yang seterusnya ialah Malaysia mengalami kerugian yang amat tinggi, antara 372 juta hingga 40 bilion sehari. Hal ini demikian berlaku kerana penutupan lokasi-lokasi pelancongan dan warisan negara untuk menghentikan aktiviti pelancongan warga negara. Hal ini bertujuan untuk mendorong rakyat duduk di rumah pada era pandemik ini. Faktor yang terakhir ialah target pelancong asing yang datang ke Malaysia pada tahun melawat Malaysia tidak tercapai. Pada tahun tersebut, pihak kerajaan telah menetapkan target bagi bilangan pelancong asing yang akan datang ke Malaysia untuk menjayakan program tahun melawat Malaysia. Tetapi disebabkan pandemik ini, program tersebut tidak dapat dijayakan. Ini ialah sorotan karya bagi tugasan kami. Tajuk pertama ialah punca sektor pelancongan semakin merosot. Daripada Datuk Seri Nesi Shukri pada 20 Ogos 2020, beliau menyatakan Malaysia menerima lebih kurang 25 juta pelancong setiap tahun. Namun, ekoran pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia, industri pelancongan tempatan turut terkena tempias. Beliau juga telah menyatakan data yang diperoleh daripada persatuan-persatuan hotel yang diiktiraf oleh kementerian menunjukkan dalam tempoh antara 8 Mac hingga 1 Julai yang lalu, sebanyak 36 premis penginapan pelancongan pelbagai taraf bintang telah menutup operasinya. Seterusnya, daripada My Metro pada 8 Mei 2020 telah menyatakan jumlah ketibaan pelancong antarabangsa merosot antara 60 dan 80% pada tahun ini berikutan pandemik COVID-19. Dan yang akhir sekali, daripada Liza Mokhtar pada 24 Mac 2020 telah menyatakan industri perhotelan makin nazak. Ini kerana 2,041 pekerja telah dihentikan di awal pandemik sejak awal Januari 2020. Beliau telah mendefinisikan coronavirus atau COVID-19 sebagai satu petaka yang melanda industri pelancongan seluruh dunia. Tajuk yang kedua ialah kesan kemerosotan ekonomi negara terhadap masyarakat di Malaysia. Yang pertama, daripada Abdul Aziz 27 Mac 2020 menyatakan kesan negatif penularan pandemik COVID-19 akan menyebabkan gangguan terhadap bekalan dan rantaian nilai berikutan langkah sekatan pergerakan yang dilaksanakan di banyak negara bagi mengekang penularan wabak berkenaan. Yang kedua, daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menyatakan pandemik COVID-19 akan mencetuskan kemelesetan ekonomi global pada tahun 2020 dengan kesan buruknya sama seperti krisis kewangan pada tahun 2008 atau lebih buruk lagi. Yang ketiga, daripada Mahanom Abdul Aziz pada tahun 2020 menyatakan Ketua Ahli Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad iaitu Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid juga menyemak semula unjuran KDNK Malaysia kepada 0.4% bagi tahun 2020 berbanding unjuran sebelum ini iaitu 4.0%. Yang keempat, daripada Charistopoli pada 29 Januari 2021 menyatakan naib presiden sebuah hotel tempatan yang kini menjadi pemandu sepenuh masa perkhidmatan panggilan Grab selepas diberhentikan kerja pada Julai lalu.
Yang terakhir daripada Muhammad Zaki Zainuddin pada tahun 2020 menyatakan pelan pemulihan ekonomi jangka pendek menganalisis kesan ke atas sektor yang terjejas susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dicetuskan oleh COVID-19. Seterusnya saya akan menyambung isi daripada Muhammad Hanif tadi. Ketiga, mengenal pasti langkah yang perlu diambil oleh kerajaan untuk menangani krisis ekonomi pelancongan. Langkah yang pertama, mereka perlu mematuhi beberapa prosedur operasi standard yang dikenali sebagai SOP, termasuk sudah divaksin sebanyak 2 dos melalui pemeriksaan pasport vaksin atau ujian real-time reverse transcription polymerase chain reaction sekiranya belum. Langkah yang kedua, bilangan pelancong antarabangsa perlu dikawal dengan kemasukan menggunakan mod penerbangan udara sahaja. MOTAK perlu mencadangkan had maksimum pelancong antarabangsa. Langkah yang ketiga, pelancong diwajibkan membeli pakej dan menggunakan perkhidmatan agensi serta pemandu pelancong berdaftar dengan MOTAK. Langkah yang keempat, pengusaha produk pelancongan perlu memastikan premis sentiasa bersih. Metodologi kajian. Yang pertama, mengenal pasti dan mengkaji kesan COVID-19 terhadap sektor pelancongan. Yang kedua, menyediakan soalan-soalan yang berkaitan dengan menggunakan platform Google Form. Yang ketiga, analisis dan merekod data. Yang keempat, memindahkan dan menterjemahkan data kepada bentuk. Yang kelima, keputusan analisis. Dan yang terakhir, membuat rumusan. Yang seterusnya, demografi responden. Berdasarkan rajam 4.1 di atas menunjukkan demografi responden berdasarkan umur dalam kalangan masyarakat seluruh negeri di Malaysia. Daripada 54 orang responden, seramai 48 orang responden bersamaan dengan 88.90% adalah terdiri daripada responden yang berumur antara 18 hingga 29 tahun. Selain itu, terdapat 5 orang responden bersamaan dengan 9.30% adalah berumur 30 hingga 49 tahun dan bilangan responden yang berumur 50 tahun dan ke atas adalah seorang responden bersamaan dengan 1.80%. Berdasarkan rajah 4.2 di atas menunjukkan demografi responden berdasarkan tempat tinggal dalam kalangan masyarakat seluruh negeri di Malaysia. Daripada 54 orang responden, seramai 21 responden bersamaan dengan 38.90% adalah daripada negeri Johor. Seramai 8 orang responden bersamaan dengan 14.80% adalah dari negeri Pahang. Manakala 17 orang responden bersamaan dengan 31.50% adalah daripada negeri Selangor. Selain itu, responden daripada negeri Melaka dan negeri Sembilan adalah 2 orang responden yang bersamaan dengan 3.70%. Terdapat 4 buah negeri yang mempunyai hanya seorang responden sahaja bersamaan dengan 1.90%. Negeri-negeri tersebut adalah terdiri daripada negeri Kelantan, Perak, Terengganu dan wilayah Persekutuan. Malah, tiada responden daripada 5 buah negeri iaitu negeri Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Yang seterusnya, berdasarkan rajah 4.3 di atas menunjukkan demografi responden berdasarkan jantina dalam kalangan masyarakat seluruh negeri di Malaysia. Daripada 54 orang responden, seramai 20 orang responden adalah terdiri daripada responden lelaki bersamaan dengan 37%. Bagi responden perempuan adalah 34 orang responden bersamaan dengan 63%. Berdasarkan rajah 4.4 di atas menunjukkan demografi responden berdasarkan bangsa dalam kalangan masyarakat seluruh negeri di Malaysia. Daripada 54 orang responden, seramai 51 responden bersamaan 94.40% adalah berbangsa Melayu. 2 orang responden bersamaan dengan 3.70% berbangsa India dan hanya seorang responden bersamaan dengan 1.90% adalah Bumi Putera Sabah. Manakala tiada responden direkodkan bagi berbangsa Cina.
Pada bahagian ini, responden telah diberikan 3 soalan berkaitan dengan objektif kajian. Yang pertama iaitu kesan pandemik COVID-19 terhadap industri pelancongan. Setiap soalan yang dibina disertakan skala jawapan seperti Rajah 4.3. Berdasarkan Rajah 4.3.1, penyataan yang diberikan untuk soalan 1 ini menunjukkan bahawa terdapat 25 orang responden bersamaan dengan 46.30% yang memilih sangat bersetuju terhadap penyataan yang diberikan. Seramai 15 orang responden bersamaan dengan 27.80% pula menyatakan bahawa setuju dengan penyataan tersebut. Dan sebanyak 10 orang responden bersamaan dengan 18.50% menyatakan bahawa tidak pasti dengan penyataan soalan 1. Hanya 4 orang responden sahaja bersamaan dengan 7.40% menyatakan bahawa tidak setuju dengan penyataan tersebut. Tiada responden menyatakan bahawa sangat tidak setuju dengan penyataan soalan 1 ini. Bagi soalan kedua, ia menunjukkan seramai 35 orang responden iaitu 64.80% memilih sangat setuju dan sebanyak 13 orang responden bersamaan 24.10% memilih setuju. Selain itu, terdapat 5 orang responden iaitu 9.30% memilih tidak pasti. Sementara itu, 1 orang responden pula memilih tidak setuju dan tiada responden direkodkan pada skala 1 iaitu tidak setuju. Analisis bagi soalan 3 menunjukkan majoriti responden memilih sangat setuju iaitu sebanyak 23 orang responden bersamaan dengan 42.60%. Terdapat 16 orang responden bersamaan dengan 29.60% memilih setuju dan seramai 11 orang responden bersamaan dengan 20.40% memilih tidak pasti. Selain itu, hanya 3 orang responden bersamaan dengan 5.60% memilih pilihan tidak setuju dan terdapat seorang responden sahaja pada skala 1 iaitu sangat tidak setuju dengan penyataan tersebut. Secara kesimpulannya, bagi soalan 1 hingga soalan 3, majoriti responden memilih skala sangat bersetuju dengan penyataan yang diberikan dan data tersebut menunjukkan mereka bersetuju tentang kesan pandemik COVID-19 terhadap industri pelancongan yang telah dinyatakan pada setiap penyataan tersebut. Analisis kesan kemerosotan ekonomi kepada masyarakat. Pada bahagian ini, responden telah diberikan 3 lagi soalan tentang kesan kemerosotan ekonomi kepada masyarakat. Setiap soalan yang dibina akan diberikan pilihan skala jawapan seperti Rajah 4.3 di atas. Berdasarkan soalan 4 di atas, sebanyak 34 responden bersamaan dengan 63% memilih sangat setuju. Seterusnya, seramai 17 orang pula responden bersamaan dengan 31.5% memilih setuju. Dan seramai 2 orang responden bersamaan dengan 3.7% memilih tidak pasti. Selain itu, bilangan responden yang memilih pilihan tidak setuju pula adalah sebanyak 1 orang responden sahaja, bersamaan dengan 1.9%. Manakala tiada responden direkodkan bagi skala jawapan sangat tidak setuju dalam soalan 4 ini. Hasil dapatan soalan kelima yang dinyatakan di atas, bilangan responden yang memilih respon sangat setuju adalah paling tinggi iaitu seramai 25 orang responden. Manakala 22 orang responden menyatakan bahawa mereka setuju dengan pernyataan tersebut. Selain itu, seramai 5 orang responden menyatakan bahawa tidak pasti. Seterusnya, hanya 1 orang sahaja responden yang menyatakan bahawa mereka tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan di soalan 5 ini. Berdasarkan dapatan daripada Rajah 4.4.3 di atas, menunjukkan bahawa bilangan responden yang memilih respon sangat bersetuju dan bersetuju dengan pernyataan yang diberikan dalam soalan 6 ini adalah sama iaitu seramai 15 orang responden. Manakala bilangan responden yang memilih tidak pasti adalah paling tinggi iaitu 20 orang responden, bersamaan dengan 37%. Seterusnya, seramai 3 orang bersamaan dengan 5.6% yang memilih tidak setuju dan hanya 1 orang responden sahaja yang memilih sangat tidak setuju iaitu bersamaan dengan 1.9%. Kesimpulannya, bagi soalan 4 hingga soalan 6, majoriti responden memilih skala sangat bersetuju dengan pernyataan yang diberikan.
Namun hasil analisis data mendapati bahawa bilangan responden yang memilih tidak pasti pada soalan 6 adalah paling tinggi dan data tersebut menunjukkan bahawa mereka bersetuju dengan pernyataan tentang kesan kemerosotan ekonomi kepada masyarakat. Pada rajah 4.5.1 menyatakan graf bar bilangan responden bagi soalan 7. Seramai 22 orang responden sangat setuju bahawa kenyataan golongan yang telah lengkap 2 dos vaksin boleh dibenarkan pergi melancong bagi memberi pendapatan kepada industri pelancongan. Seterusnya, terdapat 10 orang responden setuju dengan kenyataan pada soalan 7. Manakala, terdapat 2 orang responden sangat tidak setuju dan 2 orang responden tidak setuju terhadap kenyataan pada soalan 7. Daripada analisis ini juga, terdapat 11 orang responden tidak pasti tentang kenyataan bahawa golongan yang telah lengkap 2 dos vaksin boleh melancong untuk memberi pendapatan kepada industri pelancongan. Soalan 8. Pada rajah 4.5.2 menyatakan graf bar bilangan responden bagi soalan 8. Seramai 17 orang responden sangat bersetuju bahawa kenyataan sektor pelancongan negeri boleh dibuka sekiranya ada penurunan kes pada negeri berkenaan. Seterusnya, terdapat 16 orang responden setuju dengan kenyataan pada soalan 8. Manakala terdapat 1 orang responden sangat tidak setuju dan 7 orang responden tidak setuju tentang kenyataan pada soalan 8. Daripada analisis ini, terdapat 13 orang responden tidak pasti tentang kenyataan bahawa sektor pelancongan negeri boleh dibuka sekiranya terdapat penurunan kes pada negeri berkenaan. Soalan 9. Pada rajah 4.5.3 menyatakan graf bar bilangan responden bagi soalan 9. Seramai 11 orang responden sangat bersetuju bahawa kenyataan kerajaan perlu membenarkan sektor pelancongan domestik dengan selamat walaupun semakin hari semakin meningkat kes. Seterusnya, seramai 4 orang responden setuju dengan kenyataan pada soalan 9, manakala terdapat 14 orang responden sangat tidak setuju dan 12 orang responden tidak setuju pada kenyataan pada soalan 9. Dalam analisis ini juga terdapat 13 orang responden tidak pasti tentang kenyataan bahawa kerajaan perlu membenarkan sektor pelancongan domestik dengan selamat walaupun semakin hari semakin kes meningkat. Analisis inisiatif yang boleh diambil oleh pusat pelancongan di Malaysia semasa era pandemik ini. Yang pertama, sebahagian besar responden berpendapat bahawa industri pelancongan negara sewajarnya dibuka secara berperingkat dengan beberapa syarat yang ketat diberikan kepada pelancong. Yang kedua, responden juga mencadangkan bahawa individu yang telah lengkap 2 dos suntikan vaksin sahaja yang akan dibenarkan untuk melancong dengan perlu mematuhi SOP yang ketat yang disediakan oleh pihak kerajaan. Yang ketiga, responden berpendapat hanya membuka industri pelancongan kepada warga negara sahaja terlebih dahulu agar dapat mengelakkan penularan varian baru daripada negara luar. Yang keempat, terdapat juga sebilangan responden yang berpendapat bahawa industri pelancongan negara perlu mengadakan lawatan secara maya melalui platform seperti media massa. Contohnya melalui Google Meet, Facebook dan sebagainya. Berdasarkan inisiatif yang diberi responden ini akan sedikit sebanyak membantu sektor industri pelancongan negara bagi mengatasi krisis ekonomi pelancongan pada era pandemik ini. Saya akan menyambungkan buat kesimpulan. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 yang melanda seantero dunia ini telah menyebabkan banyak perubahan yang berlaku dalam diri kita, lebih-lebih lagi dari aspek lanskap kehidupan manusia pada masa ini. Sebagai analoginya, akibat Perintah Kawalan Pergerakan atau dikenali sebagai PKP yang dilaksanakan ini, setiap individu telah diarahkan untuk berada di rumah masing-masing supaya dapat mengurangkan pergerakan serta
mengelakkan bersentuhan antara satu sama lain agar dapat mencegah penularan COVID-19 yang berlaku di komuniti kita. Impaknya, setiap individu juga tidak dibenarkan untuk bersiar-siar maupun melancong di pusat-pusat peranginan yang terdapat di dalam maupun di luar negara. Hal ini mengakibatkan sektor pelancongan negara semakin lumpuh dan mengalami kerugian yang mendadak akibat daripada penutupan pusat-pusat pelancongan disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Secara tidak langsung juga, hal ini akan memberi sedikit sebanyak impak terhadap ekonomi negara kita pada masa ini, yang kita sememangnya sedia maklum sektor pelancongan merupakan salah satu sumber pendapatan kepada negara yang telah banyak menyumbang keuntungan terhadap ekonomi negara. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.